kita akan habiskan bab 2. 2 jam sahaja. Petang ni dan hari Rabu ni kita akan settlekan bab 2. Tak banyak masa pun. Okay, sebab bab 2 sangat simple. Alright. So let's get started. Arif? Oh Arif. Arif? Arif baca doa Arif. Kita tak pernah lagi baca doa sebelum kelas ni. Ni nak masuk ilmu baru ni. Ya baca doa dulu. Bismillah. اللهم آمنا إنك توفى علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Okey, amin amin. Okey, so kita mulakan kelas kita dengan bab 2. Okey, chapter 2. Boleh nampak screen OneNote saya? Ya, boleh. Okey, yang ni saya kena tunjuk. Yang ni saya kena tunjuk sebab saya nak awak tahu apa yang awak kena belajar. Alright. So, chapter 2 adalah berkaitan dengan inequalities. Okay, inequalities and absolute values. Okay, boleh tak siapa-siapa respon tanpa saya kena cari tengok kamera semua, boleh tak siapa-siapa respon apa yang awak faham dengan inequalities? What do you understand from inequalities? Yang bentuk form AX kuasa 2 tambah BX tambah C lebih besar atau lebih kecil daripada kosong. Inequality adalah sebenarnya simbol yang Zari sebut tadi, lebih besar pada kosong, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ini adalah inequalities. Itu yang sebenarnya kita nak belajar pasal inequalities. Alright. So, apa yang konten yang you kena capai, objektif dan apa yang you kena capai adalah you mesti boleh relate dia punya properties of inequalities. Untuk linear inequalities, you boleh express the answer in form of solution set and interval form. Okey, madam nak panggil Izati Kamarudin. Where is Izati? Amira Najiha ada? Siapa tu, Izati ke? Okey, Izati. Apakah solution set, apakah interval form? Yang ni kita dah belajar daripada chapter 1. Solution set dia ada bentuk tu. Curly bracket. Okay. Curly bracket. Dan what is inside curly bracket? Kita ada X double dot. Dan di sini you ada X jugalah, tak kira lah. X macam mana? X lebih kecil ke, X lebih besar ke, X di antara ke. Okay. That is solution set. How about interval form? Kita nak panggil Amira Najiha. Where is Amira Najiha? Ya. Okay, Amira Najiha. Apa yang awak ingat pasal interval form? Amira Najiha? Ya, interval form dia ada yang apa tu? Apa dia? Ya, union tu. Union? Dengan yang U dengan N tu. U dengan N tidak termasuk dekat kita punya interval form. Okay, Amira Najiha nak panggil apa ni? Amira Ya. Okay, Amira. Amira, interval form adalah sebenarnya bentuk koordinat. Okay, you ada macam ni, contoh. Ataupun you ada square bracket, round bracket. Ataupun you ada round, square bracket. Ataupun you ada dua-dua square bracket. So bermakna apa yang you belajar dari chapter 1 hari tu kita akan guna dalam kita menulis jawapan kita. Jawapan kita mesti salah satu bentuk ini. Okay, sama ada solution set ataupun interval form. Kalau soalan tidak state any specific term, type of answer that the question 1. Okay, Amira jelas? Jelas Amira? Okey, Amira, interval form adalah bentuk koordinat. Solution set adalah dalam bentuk curly bracket. Okay, next part for this subtopic adalah you boleh dapatkan quadratic inequalities. Ada 3 cara. Yang pertama adalah table of sign. Yang kedua adalah positive number line. Dan yang ketiga adalah graphical approach. Okay, so itu saja yang kita tengok hari ni 2.1. Alright, so saya akan terus pergi kepada soalan. Saya tidak akan explain saya tak akan explain sebab dalam video saya dah explain from A to Z.
Okay. Jadi awak memang kena tengok video. Alright, so question tutorial 1. Kita akan tengok tutorial 1. Write your answer in solution set. Okay, dah buat kan? Dah. Dah. Okay, soalan 1 ada masalah tak? Tak ada. Kalau tak ada, kita cuba buatlah 1, 2. Okay, kita cuba buat soalan C. Alright. So yang ni kita just nak cari the solve. Okay, bila solve, kita nak cari the value of x. Satu lagi yang you kena highlight adalah kita nak jawapan dalam bentuk solution set. Okay, make sure sebelum you jawab, you kena tengok dulu arahan dia macam mana. Okay, so yang ni just buat macam biasa, dapat 2x minus 10. Alright, so pindahkan x duduk setempat. Pindahkan x kat sini, kita jadi 3x. Tolak 2x. Negatif 10. Negatif 1. Bawa pergi sana. Jadi apa kelas? Tambah 1. Nampak simple tetapi sangat penting dari segi cara tulis. Okey, adakah madam boleh biar jawapan dalam bentuk macam ni? Tak boleh. Right? This is your final answer. Okey, lepas tu madam kata part 2 ni sangat senang. Alright, so sekarang ni saya nak tanya macam mana kita nak buat soalan D. You kena pecah. Okay. Apa tu? Tutup mic. Tutup mic Okay, kat sini negatif 4x. Negatif 4x saya akan bawa pergi ke kanan lah sebab dia negatif. Saya nak dia jadi positif. Right? 3 plus 7. 10x divided by 4. So x less than 5 over 2. Okay. Another part. Tadi belah kiri, sekarang belah kanan. So, yang ni pun 4x pun Meda akan positifkan dia bawa pergi kanan. Okay. So, 6 kita akan bawa pergi kiri. 3 minus 6 less than 4x. Okay. So, here is negative 2. 4x. So, x greater than negative 2 divided by 4. So, sebenarnya x. Boleh tak kelas? Boleh. So, macam mana nak tulis jawapan ni? Madam, Yeah. 3 tolak 3 6. tolak 6 bukan negatif 3 ke? Yes. Ini yang saya nak dengar ni. Negatif 3. Lepas tu? Negatif 3 per 4. Betul? Betul. Negatif 3 per 4. Okey. Adakah you biar jawapan awak macam tu? Simbol bukan terbalik. Macam mana simbol ni kelas? Okey, cuba tengok. Simbol ni dia menghadap X kan? Betul tak? Betul. Okey, simbol tu menghadap X. Tapi jawapan awak, adakah you akan biar dalam bentuk macam ni? X duduk belah kanan ke X duduk belah kiri? Belah kiri. You kena belah kiri. You kena bawa X ni pergi belah kiri. Okey, kalau you bawa X belah kiri, mulut tu menghadap siapa? X. Still menghadap X. Okay. Alright. Sekarang ni saya nak tanya, adakah you akan stop jawapan awak macam ni? Tak. You akan buat apa kelas? Solution set. Solution set. Nice question. So what is the answer for this one? Jawab apa nak? Jawab apa tak kelas? Ke bawah sekali Bawah. Usaha ni bawah sekali. Nak kena tengok. Sekejap Awak dah tengok berapa jawapan dia? Ada something tu awak yang tak buat dekat soalan ni. D tu. X 5/2 negatif 3/4. Okay, apa yang you tertinggal dekat sini? Okay. You kena buat apa kelas? Siapa boleh speak out? Apa yang you kena buat sebenarnya? Union.
Union? Kat mana Union? Union ke kelas? Question. Ha? Union Number 9. Okay, you dapat 2 nilai. Okay, you dapat 2 nilai. Alright, belum tentu dua ini adalah kita punya jawapan. Bila you dapat lebih daripada satu jawapan, kalau macam soalan C tadi, tak apa, dia dapat 1 nilai je. Memang tu lah jawapan kita. Tapi bila you dapat 2 jawapan, you kena combinekan dia pada number line. Okay, so perkara pertama adalah kita buat negatif 3/4 dengan 5/2. Which one is on the right, which one is on the left class? Negatif 3/4 on the left. On the left. Alright, very good. Okay, so sekarang ni kita akan draw number line masing-masing. Okay, 5/2. Lebih kecil. So 5/2 awak lebih kecil ke kiri kan? Betul tak? Okay, sekarang ni Medan nak tanya. Titik dense circle or empty circle? Dense circle. Kenapa? Sebab dah double. Okay. Next part is x greater than negative 3/4. So you start here and go to the right. Okay. Dia macam ni lah. Alright. So dense circle or empty circle here dekat negatif 3/4? Empty circle. Empty circle. Okay. Sekarang ni macam mana kita nak shape? Kita nak shape ikut apa ni? You nak shape belah mana? Shape. Tengah. Kenapa tengah? Sebab dia intersection. Yes, sebab kat sini you kena letak simbol intersection kelas. Kenapa kita kena letak simbol intersection? Sebab dia datang daripada soalan yang sama. Okey, dia datang dari soalan yang sama, cuma kita pecahkan satu kiri dan satu kanan untuk kita selesaikan belah kiri dan belah kanan. So di tengah-tengah tu you mesti letak intersect. Sebab bila you letak intersect, barulah kita tahu, oh okey, kita kena lorek yang mana yang bersilang. So yang mana yang bersilang guys? Here. So X berada di antara 5/2. Okey, 5/2 ni double or single class? Double. Double. Very good. How about 3/4? Single. Solution set kan? Tambah X double dot curly bracket. And you get your answer. Boleh tak? So maksudnya kalau soalan you pecahkan kepada 2 macam ni, soalan satu benda kan? You pecah satu kiri, dan you pecah satu kanan. Okay? Di tengah-tengah ni, okay, intersect ni sepatutnya kat sini. Kita dekat tengah-tengah ni. Okay, you mesti letak intersect. Intersect tu akan menunjukkan dekat mana you kena draw number lines. Okay, so this is very good. Dua bahagian yang berbeza, soalan C dan soalan D. Okay, soalan C dengan soalan D you boleh nampak dekat situ. Okay, apa yang you boleh nampak, soalan C kita memang dapat 1 nilai. So kalau 1 nilai dia tak ada masalah, kita memang terus ambil jawapan tersebut. Okay, tetapi kalau soalan D, once kita dapat 2 nilai, apa yang kena buat adalah you kena combine dia pada number line lorek dan baru dapat jawapan. Kalau tak pecahkan tak apa dah. Kalau tak pecahkan tak apa dah. you akan bawa kiri kanan kan? Boleh, tak ada masalah. Itu salah satu cara jugalah. Okay. Tapi kena hati-hatilah sebab bila you buat pada satu tempat, kesilapan untuk salah tu lebih tinggi berbanding siapa yang pecah tadi. Okay. Kena careful lah. Dari segi positif negatif, dari segi simbol ada berubah ataupun tidak. Okay. Boleh kelas? Boleh. Okay. Alright, good. Okay. Soalan nombor 2. Soalan kita nak dalam bentuk apa kelas? Interval form. Okay, interval form. Alright. So, any question that we want to discuss? C. C? Yeah. Okay. C. Alright, so kita tengok soalan C. So soalan C ni nampak sangat banyak X. Kalau saya akan pecah lah. Okay. So 2X tolak 5. Alright. Less than 5 minus 3X. And another one. Kita kena letak apa Zarif kat tengah-tengah ni? Terus letak intersect. Okay.
Satu lagi 5 tolak 3x less than x plus 9. Okay, so kita solve belah kiri dulu. Okay, you boleh bawa negatif 3x jadi 5x. Dapat kosong ke? Bukan, 10 kan? Kan 10 lah. Right. X Next dapat one. Next X one, lebih negatif kecil daripada 3x. Negatif. Saya akan bawa x, saya akan utamakan daripada x negatif kepada positif. Sebab lagi kalau bahagi negatif, simbol akan berubah dan sebagainya. Saya prefer macam tu. So here you 4x. Alright. So 9 kita bawa pergi opposite jadi negatif 4. Betul tak? negatif 4. Okay. So bahagi 4 jadi negatif 1. Negatif 1. Satu. Betul? Madam bukan X patut pergi belah kiri ke? Set. Sekarang ni baru nak pergi. Okay, kalau x pergi belah kiri jadi macam mana Zarif? Pindah je lah. X Okay, kalau- lebih besar daripada X lebih kecil daripada Yes. 1. X dia lebih kecil? Ya. Tadi Meda explain apa? Meda kata apa? Awak tengok umur ni anggap ni adalah mulut buaya Mulut buaya. Mulut buaya menghadap siapa? X. So kalau X pindah belah kiri pun mulut buaya ni tetap menghadap dia. So saya hanya tukar negatif 1 duduk belah kanan. Bukan both side je ke boleh tukar kalau negatif. Apa dia? Bukan both side saja yang bila negatif boleh negatif tu ada both side lepas tu baru boleh tukar. Simbol bertukar. Ah. Simbol bertukar. Okey, jap. Bila kelas? Simbol change. Bila kelas? Bahagi Ada nombor negatif. negatif. Bila you darab ataupun bahagi Bahagi dengan Bahagi negatif. negatif. Sekarang ni kita ada buat darab tak? Ada tak? Memang kita ada Ada. negatif dekat sini. Tapi you tak ada buat darab apa pun. You tak ada darab, you tak ada bahagi. You just letak dia memang negatif. You just pindah. So kalau pindah dia tak ada kaitan. Yang darab bahagi ni sekali kita cari soalan Zarif. You operasi yang terlibat adalah kalau darab dengan bahagi negatif sahaja. Okey? Boleh Zarif? Boleh. Okey, ataupun. Okey, ataupun. Okey. 5 tolak 3x, x tambah 9. Let's say, Meda letak sini negatif 4x, 4. Betul? Betul. Faham kelas? Faham. Okey. So sekarang ni, Madam nak x sahaja. So mestilah Madam kena bahagi dengan apa? Negatif Negatif 4. 4. Kalau Madam bahagi belah kiri, belah kanan kena bahagi tak? Tak. Perlu. Kena. Perlulah. Kena. Okay. Sama juga macam fraction. Kita kena bahagi semua. So sekarang ni, kalau kita bahagi dengan 4, sini dapat apa? X kan? Betul. Kita bahagi ni. Ya. So Zarif, simbol awak kena tukar. Simbol awak kat sini kena tukar. Semua colour sama dah. Okey, simbol awak kena bertukar. Sebab apa? Sebab dekat sini you ada buat bahagi negatif Number. number. Di sini you ada buat bahagi negatif number. So that's why you change. So your final answer is x greater than negative 1. Sama ataupun tidak dengan jawapan kita tadi? Sama. Sama. Okay. So bermakna apa conclusion kita kelas? Boleh guna mana yang awak selesa. Okay. Boleh? Boleh. Faham? Faham. Senang ke Faham. susah? Menang. Tengok-tengok. Senang. Senang, jauh senang pada bab 1. Betul tak? Betul. Paling tidak UPS nanti kena skor bab 2. Paling tidak bab 1 kena skor juga. Okay, so sekarang kita ada 2 jawapan. Meda dah kata kalau 2 jawapan you tak boleh. Okay, akan ada pelajar yang jawab jawapan dia macam ni. Kosong markah dia. Akan ada. Tak boleh. Tak boleh so you kena buat apa? X lebih kecil pada 2. Belah kiri. X lebih besar pada negatif 1. Okay, dua-dua empty circle sebab dua-dua single. Okay, so intersect. Betul tak jawapan belakang kelas? Cuba check. Siapa yang ada print tu? Madam, interval form. Jawapan dia dalam bentuk interval form. Kita tak terima. So kita kena tulis dalam bentuk negatif 1 dengan 2. Alright. So yang ni tak boleh terima sebagai jawapan akhir.
Sebab arahan dia mesti pakai interval form. Jelas tak? Jelas. Jelas. Boleh? Okay. Alright, soalan D Boleh. ada masalah tak? Nampak macam complicated je. Ada madam. Ada. Okay. Soalan D Okay, soalan D ni apa first step kita? Panggil nama kalau diam ni muskil. Mana Aina Amalina? Ada tak? Ya, madam. Okay Aina. Apa langkah pertama kita Aina untuk soalan ni? Kena samakan bawah dia. Okey, macam mana nak samakan? Kan kita ada nombor 1 kat situ. Macam mana awak buat? Darab dengan 6. Darab dengan 2. Yang 3 tu darab dengan 2. Atas dan bawah. Atas dan bawah. Okay. Yang 2 tu darab dengan 3. Atas dengan bawah juga. Atas dan bawah. Alright. Buat yang tu dulu. Kalau buat yang 1 tu darab dengan 6 terus. Boleh ke? Atas dan bawah. Okay. Meh kita tengok boleh ke tidak. Okay. So kita pergi kepada term yang pertama. Darab dengan 2. So dia akan jadi berapa? Negatif 4x per 6. Betul kelas? Okay. Next. You darab dengan 3. So dia akan jadi 3 tolak 3x. Mesti ada bracket Melainkan you expand satu per satu. Okay, next. Kita ada 6 per 6. Dan pergi kepada soalan asal kita adalah apa dia kelas? Tolak. Ya. Kenapa nak darab 1 dengan 6 per 6 sedangkan 6 per 6 tetap 1 juga? Betul, sebab kita ada dalam bentuk pecahan. Bila ada penyebut, salah satu cara adalah kita tukar dia kepada bentuk pecahan yang mempunyai penyebut yang sama. Okey. Boleh tak? Faham tak? Tapi Okey, kalau biarkan 1 kat situ boleh tak, madam? boleh, tak ada masalah. Okey, boleh. Dia banyak cara tak ada masalah kat situ. So, saya akan pergi kepada step kawan awak lah. Okey, sebab saya tanya kawan awak tadi. So, kita ada negatif 4x tambah 9 tolak 3x. Betul? Betul. Okey. So, 6 tolak 5 tambah 5x per 6. Am I right? Betul tak? Siapa tadi? Betul. Alamak, dia lupa dah tadi. Nama apa dah? Datuk Alia kan? Aina Amalina. Aina Amalina. Hampa seorang-seorang nama ada 3, ada 2 Aina Amalina. Okey, Aina. Aina kan? Panggil Aina kan? Okey, Aina. Apa yang Aina kena buat? Simplify dulu, betul? Yang atas tinggal apa? 9 tolak 7x per 6. 1 tambah 5x per 6. Okey, kat sini kelebihan dia. Kalau you memang dah samakan penyebut kiri dan kanan, apa step kita? Apa step kita kelas? Boleh compare. Bandingkan. Kalau nak compare sebab dia dalam bentuk inequalities. You darab silang. Okey? Okay. You bawa 6 pergi sini, 6 pergi sini. Betul? Betul. Betul. Meda tak tahu Meda ikut step awak je. Tak pergi pun Meda nampak. 1 tambah 5x darab dengan 6. Am I right? Ya. Potong je 6. Potong je 6. Sama juga dengan bahagi 6 kan? Kenapa tak nak pindah ke sini lepas tu sama dengan kosong ni? Sama besar ni. Kalau darab 6, habis bawah penyebut tu dah tak ada. Darab kiri kanan dengan 6. Okey, kalau darab, you kena darab atas dengan bawah sebab dia pecahan. Okey, siapa on mic? Alam ke? Alam plus habis. Okey, ni macam mana nak jawab ni? I need Meda nak dengar cadangan macam mana you boleh buat.
6 tu buang je. 6 tu buang je sebab dia Sebab dia sama kiri dah. dan kanan. Okay. Alright. Kalau 6 tu buang saja, kita boleh pakai step compare lah sebenarnya Ustaz. Okey. Disebabkan kiri dan kanan sama, alright. So kita boleh terus ambil yang atas sahaja. 1 tambah 5x. Okey. Sebab tu kita jadikan dia penyebut yang sama. Okey, kalau you darab pun, you darab dengan 6. Nanti kalau nilai yang sama kiri kanan, kita boleh simplify. Kita bahagi dengan 6, so dia pun akan cancel each other. Alright, so tugas awak kat sini adalah kita susun. Okey, madam, macam biasa madam akan more kepada pilih positive add. Saya akan positifkan yang negatif. Itu saya punya favourite. Saya akan negatifkan yang positif, yang mana saya akan bawa negatif 7x pergi belah kanan. Walaupun kita tahu jawapan akhir mesti kita nak jawapan add duduk belah kiri. Add duduk belah kiri. Okey, 5 tambah 7 dapat apa kelas? Berapa? 12. 12. Okey, 12x. Alright, so kita nak cari x. So 8 bahagi 12 dapat apa? 2/3. So jawapan akhir. Dengar sangat ramai, saya rasa 90% lah pelajar biasanya dia akan biar jawapan dalam bentuk ni. Kat sini markah kita kosong. Kosong. Madam ulang especially bila soalan objektif, dia suruh pilih jawapan paling tepat. Jangan ambil yang itu, you kena tukar. Okey, sekarang ni madam nak tanya Ajmal. Ajmal ada Ajmal? Ada. Okey Ajmal, macam mana kita nak tulis jawapan akhir Ajmal? X X lebih besar atau sama dengan 2/3. Okey, that's it. Okey guys, cuba cek jawapan belakang, betul tak? Interval form. Habis lagi. Interval form. Interval form. Nampak? Tak boleh terima jawapan ni. So kalau interval form, X lebih besar pada 2/3. So 2/3 dan ke atas. Yes, so bermakna dia start dengan 2/3 kepada infinity. Okey Ajmal. Ajmal. Okey Ya. Ajmal, macam mana nak tulis jawapan dalam bentuk interval form? Square bracket or round bracket? Round bracket. Square bracket. Square bracket. Okey, tadi kan Ajmal tulis macam ni kan, X lebih besar sama dengan 2/3 ni betul. Kesinambungan daripada sini. Okey, itu betul. Tidak salah. Okey, tetapi jawapan akhir nak dalam bentuk interval form. Okey, interval form kelas. Yang you kena alert adalah di sini. You tengok simbol dia. Okey, kita dah belajar chapter 1 hari tu. Kalau simbol double, bracket kita mesti bentuk apa? Round or square? Square. Bila nak tanya infinity, round or square kelas? Round. Okay. Infinity tak ada square. Infinity. Okay, sebab kita tak tahu nilai infinity tu berapa. Dia just menghampiri. So that's why we use round, not square. Clear kelas? Clear or super clear? Super clear. Okay, very good. Okay, so sekarang ni saya nak tanya. Madam. Ya? Zarif. Mana lagi senang lah kalau sama ada yang kan soalan tadi kan ada nombor 1 tu kan. Mana lagi senang darabkan 6 ke atau ambilkan 1 je? Terus maintain nombor 1 ataupun darab dengan 6 saja? Okay, dia ada pro and cons dia. Okay, dua-dua senang. Dua-dua boleh. Kalau you nak bawa, you nak maintain 1, you just bawa yang pecahan ni duduk satu side. Samakan penyebut, you settle belah kiri dulu. Okay, dan lepas tu you boleh darab. Faham tak maksud saya? Nanti you akan solve dia dalam bentuk, you tak akan guna compare. Tak boleh lah, dia rasa dia kena buat. Tak nampak kan? Tak nampak kan? Betul tak? Betul. Okay. 1 minus x over 6. Okay. So you nak maintain kan? Pun sama, kita akan darab penyebut yang sama. Kita nak jadi semua jadi 6.
Okay, so kita akan dapat nilai yang sama lah. Sebenarnya dengan sebelah kita ada 4x per 6 tambah 3 tolak x dalam bracket per 6. Kita bawa 5, 1 tolak x per 6 less equal to 1. Okay, jelas? Jelas. Nampak? Penyebut sama. Penyebut sama, apa kita akan buat? Kita akan simplifykan dia. Dia jadi apa? Negatif 4x tambah 9 tolak 3x tambah 5 tolak 5x. Am I right, class? Ya. Yes. Okay. So kita settlekan x. Settlekan x dapat apa? Negatif 4 tolak 3 tolak 5 dapat apa? Negatif 12x. Betul tak? Ya. 9 tambah 5? 14. 14 per 6 sama dengan 1. Lebih kecil sama dengan 1. Okey, sekarang ni tujuan awak adalah x. So bawa 6 pergi opposite. Betul tak? Ya. Bawa 6 pergi opposite jadi apa, Zarif? Darab 6 lah. 6. Yes, very good. Darab dengan 6. Okey, selesai kan? 6 tolak 14 berapa, kelas? 8. Negatif 8. 8 dengan negatif 8 tak sama. Okey, so sekarang ni kena buat apa? Negatif 8 kena bahagi dengan negatif 12. 12. Kita ada buat operasi bahagi dengan negatif. So what happened to your sign? Positif. Change. Tukar-tukar. Positif tu nilai. Okey, positif tu nilai. Betul. Positif tu berapa nilai dia? 2 per 3. Tetapi yang berubah di sini sebab you bawa negatif ni. Negatif ni. Ni. Nampak? Ni. Ni yang punca dia. Dia jadi lebih besar sama dia dengan Sama dengan 2 per 3. Jawapan sama tak? Which is jawapan akhir kita adalah 2 per 3 kepada infinity. infinity. Okay, saya nak awak compare antara kiri dan kanan. Awak suka yang mana satu? Kanan. Kiri. Ikutlah suka mana satu pun, dua-dua boleh. Yang penting, okay, Zarif. Yang ni. Ni. Jangan lupa untuk tukar simbol. Okay, belah kiri boleh, belah kanan boleh. Tak ada masalah, doesn't matter. Okay, boleh kelas? Boleh, madam. Good. Very good. Okay, next. Kuadratik. Okay. Kuadratik. Pukul berapa dah jam? 8 minit. 8 minit. Kita masuk graphical sikit boleh? Yang table sign nanti kita masuk nanti. Boleh tak? Boleh. Boleh regang-regangkan awak punya ni. Okay. So, sekarang kita akan pergi kepada kuadratik menggunakan cara graphical approach. Okay, apa maksud graphical approach adalah kita kena lukis graf kuadratik. Okay, graf kuadratik ada berapa bentuk, guys? 2. Okay, you ada graf senyum, you ada graf Besar. Okey. okay, graf senyum ni, macam mana you tahu dia adalah graf senyum? A positif. A positif. Graf masam? A negatif. Okay, what is A? Apakah A, kelas? Nombor sebelah x square. X square. X square. Okay, bila kita sebut perkataan kuadratik, alright, everyone please focus on the screen. You punya graf akan jadi bentuk macam ni. AX square plus BX plus C. Which is you punya the highest power of X adalah kuasa 2. Betul? Okay, so A is our coefficient of X square. Ini adalah you punya A. So you kena tengok dekat X kuasa 2 tu positif ataupun negatif. Kalau dia adalah negatif, mesti dia adalah graf masam. Okay, jelas? Jelas kelas? Jelas. Ini sedikit intro lah. Sedikit intro berkaitan dengan kuadratik. Okay, kita patah balik kepada zaman sekolah. Alright. So, kita kena guna graphical approach. Okay. Nak pilih soalan A ke soalan B? B.
B. Okay. Bab-bab memilih ni Zarif hebat Okay Zarif. So, macam mana kita nak settlekan dia? Kita susunlah dia jadi setempat. Okay. 5x square minus 3x plus 2 greater than 0. Boleh? Ada. Kita susun. Ya. Yang minus 2. Minus 2. Very good. Nampak? Okay kelas? Berhati-hati. Berhati-hati untuk tukar-tukar position. Okay. Bila kita tukar position, nilai pun akan bertukar. Okay. Jelas? Jelas. Okay guys. So sekarang ni, first you kena identify you punya A. A awak adalah greater than 0. Which is your A is actually 5 greater than 0. Okay. So you tahu graf kita adalah graf senyum. Okay. Maksudnya you boleh lukis graf senyum. Okay. You boleh lukis graf senyum. Tetapi, bila kita nak lukis graf senyum, kita kena ada apa guys? Kita kena ada faktor kita. Betul tak? You kena ada dia punya punca ataupun dia punya root. Ingat lagi tak zaman sekolah? You punya x berapa? Baru lagi kita boleh lukis dekat kita punya graf kuadratik. Okey, sekarang saya nak awak faktorkan kuadratik tersebut. Dapat apa? Bracket. What is inside the bracket that you get? X tolak 1, 2x tambah 5. 2x tambah 5 ataupun Meda tulis 5x tambah 2 nah? Sama. Alright. So, bila you dapat macam tu, tengok cara tulis Terus ambil x sama dengan 1, okay, bermakna you ada dua nilai. X 1 dengan negatif 2 per 5. So, terus letak negatif 2 per 5 dengan 1. Okay, siapa tak dapat kat sini? Dekat sini kan, you tak payah buat macam ni. Macam nak cakap awak tak payah nak tulis x tolak 1 lebih besar pada 0, 5x tambah 2 lebih besar pada 0. Tak payah. Okay, tak payah. Sebab kita nak guna graf. Kita nak dapatkan jawapan daripada graf. So from here, you akan dapat apa? X sama dengan 1, X sama dengan negatif 2 per 5 as you punya roots. Okay, you punya roots. Tak tulis yang ni pun tak apa. Okay, yang ni tak tulis pun tak apa. Okay, tak perlu pun. Meda tak perlu pun. Yang Meda perlu adalah di sini. Okay, di sini. Yang warna kuning yang Meda highlight. Okay. Okay. Hasanah okey Hasanah. Akilah Najihah A9T4. Okey tak? Okay. Okay, madam risau betul lah korang ni. Online ni. Okay, so kita dah dapat kita punya graf kuadratik dengan kita punya punca. Sekarang ni isu dia kita nak lorek dekat mana guys? Ikut arah. Ikut arah. Macam mana nak ikut arah? Lorek kat luar. Luar tu kat mana? Sebab dia y dia greater than 0. Sebab Okay, Y dia. nampak? Bila dia lebih besar pada 0, kita akan lorek di sebelah atas ataupun outside. Outside adalah di sini. Atas, luar. Okay. Dia akan jadi up and outside. Okay, up and outside. Meda tengah cakap. Apa dia? Tadi suara Meda. Tak dengar sorry. Okay. Macam mana kita nak tahu you kena lorek dekat mana? You kena tengok you punya graf awak, Y awak tadi. Okay. Banyak sangat warna Meda guna sampai Meda pun pening nak guna warna apa. Okay, you punya Y lebih besar pada 0 kan? Ya. Betul? Okay, bila Y awak lebih besar pada 0. Okay, untuk kuadratik, you akan lorek di atas dan luar. So, atas dan luar tu kat mana? Sinilah atas dan luar dia. Atas dan di sebelah luar. Okay? Maka, daripada hasil lorekan tersebut, baru you dapat you punya jawapan which is X adalah lebih kecil pada negatif 2 per 5. Okay. Adakah kita akan pakai simbol single or double here? Satu lagi X lebih besar pada 1. Single or double? Single. Sebab bukan double Zarif. You tengok soalan. Soalan single or double?
Single. Maksudnya kat sini pun akan pakai single. Maksudnya dia cara kita tulis jawapan bergantung kepada soalan tu macam mana. So you kena faham dulu soalan tu macam mana. Okay, so sekarang ini jawapan kita. Jawapan kita terpisah. Area kita terpisah kiri dan terpisah kanan. So macam mana kita nak combine, kita just letak simbol union, solution set. You just put curly bracket and this is your final answer. Boleh tak? Boleh. 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 Okay, faham? Faham. Plus? Okay, so apa step kita sebenarnya? Saya nak awak sebutkan saya step apa yang you kena faham sebenarnya bila you nak lukis graf. What is it? Kena tengok A dia. A, baru dapat shape. Okay, yang kedua you kena tengok apa? Y. X. Y. Y. Okay, kalau Y greater than 0 kita shade. Out. Okay, outside. Okay, kita akan shade di sebelah luar, di sebelah atas lah. Up and outside. Right, sekejap Up and outside. Okay, yang ketiga adalah you kena tengok simbol single. Okay, single ataupun double daripada soalan. Okay, sebenarnya Y tengok daripada sini pun boleh. Okay, dekat Y ni sebenarnya dia dah bagi dua maklumat. You nak shade dekat mana? You nak guna single ataupun double dalam final answer awak. Okay, kalau tersalah yang ini habis. Okay, habis. Walaupun graf awak betul, walaupun you lorek betul. Okay, boleh kelas? Boleh. Boleh. Okay, so this is the conclusion on how you can use your graphical method. Okay, so kita akan pergi satu lagi soalan. Soalan mana? C, D, E, F? D. D. Dadu. Okay, soalan dadu. Soalan D. 4x square less than 1. Tak ada masalah Orang kata, Madam ada x square lah. X pergi mana? Biar P kat dia. Biar P kat dia. So you dapat sampai sini. Okay, boleh faktor tak? 4x square tolak 1. Boleh. Boleh. Macam mana nak faktor? Dapat apa nilai dia? 1/2. 1/2. 2x tolak 1, 2x tambah 1. Okay. Kena jadikan dia dalam bentuk bracket dulu. 2x tambah 1. 2x tolak 1 less than 0. A kita adalah positif. A positif bermakna graf kita senyum. Okey. Sekarang ni isu dia. Apakah nilai yang belah kiri dengan belah kanan? Kalau you tengok kat sini, sini kita akan dapat apa? Negatif 1/2, sini kita akan dapat 1/2. So belah kiri adalah negative 1/2, on the right is 1/2. Am I right? Yes. Okay. Yes. Okay. So sekarang saya nak lorek kat mana? Macam mana? Tadi step 1. Okay, step 1 saya dah tengok shape. Step yang kedua saya kena tengok Y ni. Y kita lebih kecil pada 0. Step yang kedua. Okay. Ni step 1 Redundant lah sikit sebab saya nak tunjuk benda yang sama. Step yang kedua lebih kecil pada 0. So lorek mana kelas? Bawah. Bawah di sebelah dalam. Maksudnya step 2 ni saya dapat conclusion dia inside and below. Below and inside lah. Okay. Below, inside. So saya lorek dalam. So bila saya dah lorek dalam, automatic I can get the final answer. X lies between negative 1/2, 1/2. Is it right my symbol? Single? Yeah. Where? Here. Point nombor 3 pun saya dapat pada tempat yang sama. Sebabkan dia single, maka kita akan guna single dekat sini. So our final answer in solution set, you just top up curly bracket and X double dot. And we get our final answer.
Dia tak susah. Dia sangat mudah. Benda ni sangat senang. Cuma you kena faham step apa. 1, 2, 3. Ambil dekat mana 1, 2, ambil kat mana 3, ambil kat mana. Cara tulis dia kena jelas. Boleh kelas? Madam, Yes. yang solution set tu kan kita boleh tulis banyak cara ke? Yang macam ni kita gabungkan kan negative 1/2 less than x less than 1/2. Okey, faham. Kalau kita nak buat union pun boleh juga kan? Okay, very good question. Macam mana you nak tulis solution set bergantung kepada you punya shaded. Okay, siapa bertanya tadi? Nama apa? Fatin A3T4. A3T4 Fatin. Fatin apa nama? Nur Fatin Farhana. Iya. Panggil Fatin Okay Fatin. Cara nak tulis solution set bergantung kepada shaded awak. You tengok shaded untuk soalan D. Okay, shaded awak soalan D dia bersambung ataupun dia berasingan? Dia combine kan? Ya, combine. Combine. So your final answer must in form of combine. Okay. Cuba tengok soalan tadi. Soalan B tadi. Okay. Your area, your shaded region, combine or separate? Separate. So kalau separate, you kena put the union di tengah-tengah. Union tu sebenarnya bukan union yang you tahu tu. Dia adalah union just kita nak cakap jawapan kiri bersama jawapan kanan. Itu saja. Okay. Dia bukan satu simbol yang spesifik. Tidak. Dia memang kita just kena letak di tengah-tengah sebab kita nak susun jawapan tersebut. Okay. Okay, nice. Kita dah tunjuk 2 contoh graf. Okay, saya kecilkan skrin. 2 contoh graf yang berbeza antara soalan B dengan soalan D. Dan cara tulis pun berbeza. Beza dia dekat mana? Dia ada simbol union untuk shaded yang berpecah ataupun berasingan. Boleh kelas? Boleh. Boleh. Okey. So tak ada? Okey, semua ni tak ada cakap suruh pakai table of sign kan? Tak ada. Oh, madam tapi soalan 2B. Okey, soalan tutorial 2 ni saya akan sambung hari Rabu lah nah. Hampa pun dah tepu kan? Tepu ke tidak? Tepu, penat. Tepu. Tepu. Siapa yang sebut tepu tu? Nak tengok muka tu. Tepu Ya. Okey, so kita akan stop dulu sampai sini. Cumanya, okey, ada tugasan untuk anda. Okey. Soalan tutorial 2. Okey, tutorial soalan 2 ni. Soalan 2. Tutorial 3. Kena siapkan sebelum hari Rabu. Boleh? Boleh. Boleh. Dan juga exercise sebenarnya lah. Nah. Okey. Cumanya saya nak minta untuk soalan 2. Okey. Kas tutor 2. Tutor 2 soalan 2. Alright, this one. Okey, 2. Tolong buat solution menggunakan ketiga-tiga kaedah. Okey. You kena buat dalam bentuk graf, soalan yang sama. You kena buat guna table of sign. Macam mana nak guna ada dalam video. Madam dah terangkan dan you kena buat guna positive number line. Okay. 3 cara ni kena master. Okay. Sebab apa? Saya punya insting, saya rasa bila exam online dia akan uji awak menggunakan 2 ni. Table of sign dengan positive number line. Kalau ikutkan semasa exam, yang paling famous adalah graf. Sebab ianya adalah bertulis. Okay, kalau bertulis kita boleh bagi banyak markah dekat situ. Kita boleh susun markah awak. Tetapi bila exam online, exam awak adalah berkenaan dengan konsep. So you have to master everything. So saya minta kerjasama semua. Untuk soalan 2 ada 4 sahaja. Tapi satu soalan saya nak 3 solution. Okay, 3 solution berbeza supaya awak faham
dan awak jelas untuk step tersebut. Okey? Boleh? Yang itu saja ke? Boleh. Okey. Kalau awak perhatikan, step nombor 2. Medium letak negatif kat belah mana? Belah kanan, betul? Ya. Okey, tadi Meda ajar Meda letak belah mana? Belah kiri. Kiri. Yes, saya tukar letak belah kiri. Sebab apa? Daripada saya punya pemerhatian, pelajar bila kita letak belah kanan, dia akan ada kesilapan yang dia sendiri tak sedar. Itu benda yang berlaku. Okey, untuk bahagian ni dia tak ada masalah sebab dia absolute equation. Bila sama dengan tak apa. Okey, bila sama dengan dia tak memberi kesan apa-apa. Tapi masalah kita bila inequalities. Inequality dia akan ada perubahan reverse. Benda tu yang pelajar tidak alert. Okey. Itu saya nak jelaskan kepada awak. So, tak adalah awak confused. Madam tadi ajar belah kiri. Ini madam buat belah kanan. Okey, video ni video tahun lepas. Okey, video yang sebelum ni saya buat. So, untuk SEM ni saya tengok apa kesilapan pelajar. So, saya tekankan apa yang patutlah. Okey, jelas kelas? Jelas. Kalau ada kekeliruan, tanya terus. Okey, kita nak tengok bahagian 3. Okey, another definition of modulus A. Okey, another definition of modulus A. Okey, tengok dalam kotak tu. Saya tak boleh nak tunjuk cursor sebab ini adalah video. Alright, modulus A sama dengan sert A square. Itu salah satu definition. Kalau tadi definisi yang pertama, modulus A adalah A dan negatif A. Sekarang modulus A ni awak terus tukar dia menjadi sert A square. Bila kita nak guna definition ini, apabila you ada properties nombor 3, di mana everything inside modulus. Nampak nombor 3? Semua dalam modulus. Nampak kelas? Nampak. Okay, nampak. Alright. So semua dalam modulus. So macam mana kita nak solve bila equation kita semua dalam modulus? Kita akan tukar yang warna biru tu menjadi warna hitam. Modulus tu kita terus tukar belah kiri menjadi sert square. Yang belah kanan pun sert square sebab dia adalah modulus yang berbeza-beza. Okey, yang berasingan. Clear class? Clear. Yeah, okay, very good. So sekarang ni kita tengok kepada kita punya example, okay? So yang tu Meda dah explain tadi dalam video, tapi saya akan tekankan lagi sekali. 2x tambah 1 modulus. So saya akan jadikan dia sebagai sert square yang warna hitam. Okay, sert square itu adalah kita hanya tukar soalan kepada properties. Kita masukkan properties dalam soalan so you can get the black, okay, the black color there. Alright. So, macam mana kita nak solvekan dia? Macam mana kita nak solvekan dia adalah kita dengan square both side. Kenapa kita square? Sebab kalau kita tambah kuasa 2 belah kiri, kita tambah kuasa 2 belah kanan, dia akan terus boleh cancel each other dengan sert. So at the end, you hanya dapat kuadratik kiri dan kanan. Jelas? Faham kelas? Jelas. Alright, so what is your job? It's actually to explain for this one. Alright, so you will have for x square to for this part. For form number 3 and we have form number 4. So it just you need to check because we have x inside modulus and x outside modulus like the example I showed before. So remember you have to check, okay? Because we don't know that whether you can accept both answer or not. So I think that's all for our solving absolute equations. Alright. Absolute value inequalities. Then A, for A greater than 0, we can draw it x is more than negative A less than A. Alright. Or you can put it as x greater than negative A and x less than A. And the symbol n here, you can change it, use the intersection symbol. Alright. So this is for our number 1. Let's look at number 2. What do we have? Modulus x less or equal to A for A greater equal to 0. Alright. So here is the symbol double there. We're still playing with A and negative A.
So our solution is involving then circle. Alright, because the symbol is double. Alright, for algebra, let's go as x greater equal to negative a less or equal to a, or x greater equal to negative a and x less or equal to a, or we can change the symbol using the intersection symbol. Okay, so what is different actually between the number 1 and number 2? Here is the difference. Right, when you have a single, so here will be empty circle, but here will be then circle. Okay, the symbol maintained according to the equations. Can you see? Okay, it also continues here. Alright, so here is double. Alright, you put it into S1, x greater than a, you still have modulus x and a, so means we have a and negative a. Okay, for this one, maybe you can't see straight away, so let's do the algebraic method first. We have modulus x greater than a, so that means you have x greater than a and x less than negative a. Am I right? You put it into S1 is. Okay, so kat situ kalau sekarang saya dah tukar menjadi negative x greater than a. Jelas? Jelas. Cuma dekat video ni dia dah fast forward. Dia bukan dia dah shortcut. You boleh shortcut kalau you memang alert. Kalau memang you memang jenis precise, bila you nampak, you dah boleh ingat. Oh, okay, bila ada negatif, saya kena tukar simbol. Inequality, saya kena tukar. Tapi kalau you bukan orang macam tu, you kena buat seperti yang saya ajar hari ni. Maksudnya dia akan jadi negative x greater than a. So, x akan jadi less than negative a. You kena tambah satu step before. You have to add one step before in order we don't make mistake. Okay, clear class? Okay, kita sambung sikit lagi bahagian ni. Positive, another one is negative. But another one is negative involving modulus, that means we have to put negative here. Alright, here you can't use and, you have to use or. Okay. So it will be, I will explain later on. We can arrange the value by putting the small one here, or means the symbol union x greater than a. So that means our number line will be from negative a to the left and from a to the right. Okay. Okay, kesemua bahagian ni you kena lukis number line baru you dapat jawapan. Okay, because dia ada direction. When you have direction, you have to confirm the real direction, the final direction by using the number line. Okay, dan you kena shaded lah ikut bahagian dia. Number 4. Okay, kita tengok bahagian terakhir. Properties is modulus x greater or equal to a for a greater equal to 0. Okay, so for this one, let's start with our algebra method first. Alright, for algebra, you have this one. Okay, let's put it in positive. That's one side. Negative on the other side, negative a. So you need to change it. You need to reverse the sign. So it will be x less than equal to a. Here will be r. Okay. So we can put the smallest on the left, less or equal to negative a, union x greater equal to a. If you are confused, actually I just rearrange. Alright, is this the same thing? I just rearrange. Okay, so here is you use r. So by this we can draw our number line, negative a and a. So less or equal to negative a means double to the left, greater, then circle to the right. Okay, so this is all about, if you can see, I will make two different between Focus less focus. and greater. Okay, if you can see here, for the last one, either it is single or double, if you define the value, okay, the number line that you get is between them, or we can say it as intersection. Okay, between them. That's why you need to use symbol and there. Alright, symbol and here and here. Okay, let's look at
next one, which is our greater. For greater, okay, you can see here at a single or double, if you draw the value, it will be the opposite one. One is to the left, another one is to the right. So here you need to use or as your symbol. Okay, so we can make conclusion here. It depends on our modulus x. Alright, either it is less or less equal, yeah, or it is greater equal. If it is less or less equal, you need to use intersection, and if it is greater equal, you need to use union symbol. Okay, for us to identify where's our conclusion or our solution lies. Okay. Okay. So, kita dah dapat buat summary daripada apa yang kita belajar hari ni. Am I right, class? Yes. Okay. So, sekarang masanya untuk saya buat quiz dengan awak. Okay, untuk saya test awak. Sekejap Okay. Kita buka wheels. Alright, so saya akan bagi soalan yang simple dan you akan terus kena jawab. Okay. Nampak apa? Nampak wheel? Nampak yang lelaki. Nampak. Yang lelaki amboi. Nak yang lelaki ke nak yang perempuan? Random. Random. Oh, pandai random. Bila random ramai. Bila ramai probability nak kena tu susah. Okay. So sekarang Meda akan tanya soalan yang kena jawab. Alright. Okay. 1, 2, 3. Okay, Meda nak cancel sebab hari tu pun A3T5 kan, ramai kan? Okay, kita shuffle banyak kali. Alright, kita ulang balik. Sip je ke middle. Ha? Tak, Ulang. dia akan shuffle susunan. Macam orang yang sama je. Yes. A3T5 juga, tapi kali ni lelaki. Tak apa, hari tu A3T5 perempuan. Okay, Danish, where is Danish? Ada. Ada, okay. Sekejap Meda punya OneNote side. Okay. Dia nak tanya soalan. Okay, Danish. Look at the screen. Meda akan keluar. Meda akan share screen balik saya punya kelas notebook. Okay, untuk saya type soalan on the spot. Okay. Mana Danish? Ada. Okay, Danish. Nampak Danish dah get ready lah. Okay, Danish. Let's say soalan dia adalah pen tu tukar. -5 greater at -7. Okay, sekarang ni soalan saya nak tanya, kita nak guna simbol apa? Intersect or union? Union. Okay, Danish kata union. Right, yang lain jangan jawab. Okay, saya akan buat another. Okay, kita akan ambil masa kalau nak buat aktiviti macam ni dia akan ambil masa. So jadi jangan rasa alah Medan ni lambat lah, jangan siapa nak komplain macam tu, komplain direct kepada saya, PM. Okay, nak buat aktiviti tak nak bagi awak penat, kita akan ambil masa macam tu. Right, so kita shuffle lagi sekali, kita shuffle. Okay, next. Siapa? Darian. Ya, madam. Okay, right Darian. Kita patah balik kepada soalan saya. Okay, Darian. Hari ni double D, Danish and Darian. Okay, dia guna huruf lain. Yes, Darian. Darian, untuk soalan di atas.
Okay. Soalan di atas, kita akan pakai simbol union or and. What will the symbol that you will use? And. And. Okay. Tak tahu lagi apa jawapan dia. Kita akan conclude soalan ni dengan mencari seorang wakil perempuan. Tak adil lah, asyik lelaki je kan? Hidup kena adil, betul tak? Faham. Laju Faris. Okay, kita open. Mana girls punya list will? Alright. Jangan risau, semua saya dah ready. Kita shuffle. Alright. So kita tengok siapa yang kena. Okay. Ana. Maybe tak ingat lah. Ana ada bagi tahu saya nak keluar ke, pergi ke sekolah ke, maybe tak ingat. Tapi tadi ada yang PM saya. Ana ada tak? Saya rasa macam Ana ada bagi tahu ke orang lain. Saya tak ingat dah siapa yang PM saya. Ana ada tak? Ana Ashrawi. Ada tak? Sorry ya guys, Meda pun tak tahu siapa yang PM saya nak bagi tahu dia nak keluar hari ni. Sekejap lagi baru saya akan tengok attendance. Tak ada, kita akan tukar orang lain. Okey, A934, Aida. Yes, Aida madam. ada. Aida boleh buka kamera ke? Tak boleh, madam. Sebab line slow. Okay, tak apa. Tapi awak boleh nampak skrin kan? Okey, kita kembali kepada soalan. Soalan saya simple saja. Okey, sekarang ni saya nak tanya Aida. Oh, masih lagi double D masih ada huruf D. D. Okey Aida. Soalan ni, soalan apa Aida? Under kategori apa? What type of the question? Absolute inequalities. Yes, very good. Absolute inequalities. Alright. Very good. Okay, ini adalah absolute inequalities. So you kena set dah. Kalau inequalities, kita akan kena lukis number line kalau kita dapat dua direction. Kalau kita hanya dapat satu direction, that is our final answer. Okay, sebab kalau absolute equation, jawapan kita akan jadi macam ni. Betul tak? Ini absolute equation yang kita baru belajar sahaja pagi tadi. Okay, betul tak kelas? Okay, sekarang ni, Danish ke Darian yang betul? You guys rasa mana satu yang betul? Agak-agak. Darian. Hakikatnya ramai yang jawab macam Danish, betul tak? Dia bukan kena tukar nanti, madam. Tukar macam mana? Yang X tu pergi belah kiri. Okey, mari kita kira. Tak ada masalah. Okey, kita ada negatif 5 lebih besar modulus X tolak 7. Okey, you nak tukar bawa dia pergi belah kiri kan? Sebab biasanya kita jumpa soalan belah kiri, betul tak Danish? Okey Danish, tukar belah kiri. Right. So boleh tukar agak Okey, mulut buaya ni, dia nak menghadap siapa Danish? Dia nak makan siapa? Dia makan ni lah, makan ni lah dia jadi makan siapa? Jangan duk jadi-jadi lagi. Menda tanya, mulut buaya ni dia nak makan siapa? Dia makan ni lah. Dia makan nak itulah. makan siapa? Dia makan 5 je lah, madam. 5 lah. Lah. So, kalau dia nak makan 5, biarlah dia tetap makan negatif 5. Jangan tukar dia. Kita hanya tukar position sahaja. Kenapa dekat sini kita tak ada perubahan symbol of inequalities? Sebab apa kelas? Tukar position je. Okay. Bila kita kena ada plus minus, bila kita akan reverse dia punya symbol of inequalities? Bagi negatif. Darab ataupun kat belah kanan. Bukan sayang. You akan reverse simbol, okay, bila you darab ataupun bahagi dengan negatif. Okay. Tapi sekarang ni case kita bukan reverse simbol. Betul tak? Case kita bukan reverse simbol. You just tukar position. Okay, kalau tukar position, simbol pun akan bertukar.
Okay. Ataupun you boleh fikir macam ni. Media kata apa? Mulut ni menghadap siapa? -5. So dia akan tetap menghadap -5. Faham tak apa maksud saya? Faham. Okay, very. So, barulah you boleh conclude. Maka simbol kita akan guna apa? N. Simbol kita akan guna N. modulus X, N. kita akan guna N. So, this is our conclusion. Jangan cepat. Jangan terus tengok. Okay, Darian jangan nak rasa, oh lah sedih lah madam panggil saya pasti jawab salah. Darian sedih ke? Darian? Tak ada, tak ada. Darian tak ada silap. Danish. Danish? Okay, ramai yang akan buat macam Danish. Ramai Kalau saya check you punya buku tu, saya boleh nampak dah. Memang ada semalam saya check. Okay, so you tak boleh nak terus tengok kepada soalan. You kena tengok apa? You kena tengok dua ni. You kena add dan you kena tengok simbol inequalities. Okay. Alright, so jawapan yang betul adalah di sini. Okay, Danish, thank you for respond. Try to answer and Darren, good job. Danish improve, others pun improve juga. Sebab ini adalah kesilapan biasa. Okay, ini adalah kesilapan biasa yang kita selalu jumpa. Boleh kelas? Boleh, madam. Kelas? Faham? Boleh. Faham? Faham. Good. Alright. So, Madam nak tanya, extra exercise ni hakikatnya dah buat ke belum? Belum. Dah. Belum. Okay, Madam nak tanya soalan mana yang bermasalah extra exercise? 9, madam. Oh, soalan 9 tu. 9. Okay, ni tak soalan 2 tahun lepas SPM. Okay, lagi? Siapa yang dah buat tu? 5. 5A. Okay, 5A. Lagi kelas? Yes, any more? 10A. 10A. Right, 10A lagi 7? Tadi ada yang sebut 7? 7. Lagi? Ada lagi tak? Speak out. If you have problems, awak tak sure you punya jalan kira, you rasa macam ni, sekarang ni I'm open to know your problem question. Ada tak? Tak ada? 3. Ada tak kelas? Tak ada dah? Madam, Ya? nombor 8. Siapa bercakap tu? Aina Syasha. 3T4. Okey, Syasha kan? Ha. Nombor 8. Alright. Tak ada dah? Tak ada dah? Tak ada. Tak ada. Okey. Saya sebenarnya tak nak kita pilih soalan. Saya tak nak bincang semua. Okay, sebab you akan present untuk next class. Okay. Alright, saya akan pergi kepada soalan 5A. Right, jom kita tengok soalan 5A. Semua boleh lagi kelas? Tahan Boleh. Tahan. Ubah you punya mindset. Still focus. Okay, find the value of x such that modulus x minus 2 over x plus 1 equal to 3. Okay, so yang pertama adalah kita akan keluarkan dia kepada positif dan negatif. Positif kita akan copy paste seperti soalan. Okay, yang tu tak ada masalah. Semua orang boleh buat. Okay. X tolak 2 per X tambah 1 sama dengan 3. Okey, saya nak tanya, simbol di tengah-tengah kita akan guna apa kelas? Union. Kenapa union?
Sebab dia adalah absolute Equation. equation. Yang ada ni lebih kecil. Ini kita akan pakai intersect. Kalau lebih besar kita akan pakai union. Ini saja. Alright. Nanti kita boleh dah classify apa yang you kena union, apa yang kena intersect. Okay, next. Yang negatif. Okay, negatif ni bukan milik dia adalah milik semua. So jadi untuk berhati-hati kita akan buat macam ni. Okay, negatif untuk everything belah kiri sama dengan 3. Okay, let's solve the positive one. So of the positive one, you will get x minus 2 equal to 3x plus 1. Alright, so at the end, what x do you get? Ini Mela tak nak kira. Okay, berapa x yang you dapat? How much is the value plus? Siapa yang dah ada jawapan terus on mic, terus give me answer. Kalau salah tak ada masalah. Apa betul kan? Negatif 5/2. Negatif 5/2. Okay, thank you. Okay, next. On the right hand side. Okay, negatif di luar adalah sama juga dengan U. Negatif yang belah atas. Okay, negatif X tambah 2. Okay, so 3 ni darab terus dengan X tambah 1. Yang ni bawa dia naik atas. Okay. Jadi, boleh solve. Boleh solve. Terus boleh solve. So, what will be your X? Negatif 1/4. Negatif 1/4. Okay, thank you. 1/4. Alright. Jadi, jawapan kita adalah kena check tak? Kena check tak kelas? Tak payah sebab X ada dalam saja. Kita tak ada dekat luar. Maka terus pergi kepada listing the final answer in form of solution set for individual values, which is you start with the smallest value, -5/2, -1/4, and that's it. Okay? Boleh? Ini soalan PSPM guys. Senang ke susah? So. Senang ke susah you tengok soalan dekat skrin ni? Cuba tengok. Apa masalah soalan ni sebenarnya? Boleh tak saya nak tahu apa masalah dekat soalan ni sebenarnya? Hello? Madam. Rasanya tak ada masalah. Tak ada masalah. Ya, siapa? Syabila. Okey, Syabila. X tambah 1 tu kan, kenapa tak darabkan dengan negatif juga? Kenapa dia tak jadi negatif X tolak 1? Okey. Bila pecahan, bila darab negatif. Okey, contoh Meda bagi nilai kat sebelah. Negatif 2 darab 1/4. Okey, awak akan kira macam mana? Negatif 2 per? Negatif 2/4. Akan jadi macam tu. So maksudnya negatif ni, kita hanya terus darab dengan atas pun dah cukup dah. Tak payah libatkan bawah. Okey. Untuk kita gunakan negatif tu. Sebab kalau you libatkan dekat bawah, okey. Katakan you tiba-tiba buat macam ni. You nak buat atas bawah negatif. So dia akan jadi nilai yang salah. Sedangkan nilai yang betul dia adalah negatif 1/2. So yang ni dah jadi salah dah. Faham tak? Maksudnya you just, bila multiply negatif, you just buat yang belah atas sahaja. Boleh? Boleh. Dia tak sama tau dengan kalau tambah. Okey, contoh 2 tambah 1/4. You kena buat apa? Atas bawah. Samakan penyebut. 2 darab 4 jadilah 8 tambah 1/4. So 9/4. So ini berbeza. Ini adalah operasi tambah tolak. Ini adalah operasi apa? Operasi darab. Operasi darab dengan tambah tolak dia tak guna konsep yang sama. Dia guna konsep yang berbeza. Jadi kena faham asas dekat situ. Boleh tak Syabila? Syabila? Oh ya, saya boleh. Boleh. Faham? Maksudnya kalau you ada negatif, jangan risau. You just darab yang atas sahaja. Cuma kenapa Meda letak negatif kat luar ni bracket? So saya nak cakap
Negatif tu sebenarnya adalah di luar modulus. Okay, itu yang kena faham. Tapi dari segi you nak selesaikan dia, you just darab term di atas sahaja. Tetapi nak darab term di atas, you kena make sure you darab kedua-dua term yang ada. Kalau dia ada 2 term, kalau dia ada 3 term, darab ketiga-tiga term. Faham? Tapi dekat bawah, it doesn't matter. Okay, because it is multiplication. Alright? Boleh kelas? Boleh. Okay, so sekarang kita ada berapa soalan lagi? Mukris ada Mukris? Ha? Mukris? Ya. Hello. Masih okey ke dah tewas? Boleh lah, okey kok. Okey, sekarang ni saya akan stop discussion soalan sampai sini sahaja. Okey, soalan-soalan yang lain ni you yang akan present hari Jumaat ni. Okey? You akan present. Jadi sekarang saya nak nama-nama volunteer terus. Okey, maksudnya jangan risau kata madam saya tak boleh jawablah soalan ni, tapi saya nak cuba untuk present. Present you boleh buat macam kawan-kawan awak hari tu, you letak dekat kita punya apa? Kita punya collaboration. Kenapa mesti tak dekat collaboration? Sebab semua orang boleh nampak. Okay, semua orang boleh nampak. You letak dekat collaboration, you boleh present, nanti madam tolong highlight pada masa yang sama. Buat macam kawan awak buat hari tu, dah bagus sangat dah hari tu. Okay, cumanya saya nak person in charge. Macam biasalah kita nak decide untuk present. Ada yang nak volunteer? Nanti you boleh try buat, nanti PM saya. Madam betul tak step ni? Saya betulkan mana yang salah. Okay, so saya nak volunteer untuk soalan nombor 7. Siapa yang rasa dia nak tolong present? Madam. Ya? Saya nak nombor 7. Siapa tu? Aisyah. Aisyah, kelas? Aisyah mana ni? A3. Siapa? Aisyah on kamera tak? Line dia slow. Okay, line slow kalau line slow untuk present ni takut dia tak jadi. Aisyah Najiha very good job Aisyah sebab nak cuba yang lain tu, yang lain bagus tu. Main cepat sikit. Arif Daniel tak mau? Okay, cepat. Siapa yang nak present? Come on. Boleh cuba. Saya ambil lah nombor 7 tu. Alright. Zarif. Okay. Tapi saya tak nak cuba lagi benda tu. Tak apa. Dia punya share screen. Okay. Sekali lagi boleh cuba terus. Okay, nombor 8. Siapa? Hari ni Meda tak nampak transition lagi. Tan ada Tan? Ya. Tak on kamera hari ni Tan on kamera tak hari ni? Okey. Okey, nombor 8. Siapa? Mai siapa nak cuba? Line internet dia okey, you boleh cuba bahagian ni. Okey? Lagi cepat sikit saya ingat nama awak. Cepat nombor 8. Siapa? Sri. Sri. Ya, dari A3T5. Sri A3T5. Alright, good. Okay, nombor 8. Senang. Senang kita decide terus macam ni. Nombor 9. Okay, cepat sikit. Sekejap nak habis lah. Tengok awak ada kelas. Hurry up. Siapa? Siapa saya tu? Safia Aisyah. Safia Aisyah nanti line okey kan? Okey. Okay, Safia. Kelas mana dah? A9 9T4. Alright. Okay, nombor 10. Saya. Apa? Hasanah. Hasanah A9T4 juga kan? Ya. Okay, dah tak ada. Dah tak ada dah. Okay. So,
Okay, so 4 ni tolong be prepared dengan you punya presentation. Okay, tulislah macam mana nak sekalipun bagi jelas. Seperti kawan-kawan yang awak buat hari tu. Okay, alright. Zarif nak cuba share screen sekejap. Boleh. Sebab hari Jumaat ni I will not expect any technical issue lah. Sepatutnya tak boleh lah. Okay, sebab kalau kelas biasa kita okay, takkan semasa pemantauan tiba-tiba tak okay, betul tak? Betul tak? Yes, we have to be prepared. Yes, Zarif. Zarif share screen sekejap. Okay. Okay, yang lain ada isu apa-apa tak? Kita dah habis dah bab 2. Okay, kita akan habiskan bab 2 hari Jumaat ni.